Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Fazril Shah bin Abdullah akan membentangkan satu tajuk yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat pada hari ini, iaitu co-curriculum. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan saya, suka saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad bin Ibrahim di atas bimbingan beliau dalam mendidik saya untuk menyiapkan tugasan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan sesi pembentangan saya. Okey, definisi co-curriculum. Apakah yang dimaksudkan dengan co-curriculum? Kegiatan co-curriculum artinya kegiatan yang dirancang selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran serta nilai-nilai yang telah dipelajari. Hal ini bermaksud aktiviti ataupun bidang co-curriculum ini aktiviti yang dirancang oleh sesuatu pihak bertujuan untuk mengukuh lagi kemahiran yang terdapat dalam diri seseorang individu. Walau bagaimanapun, menurut Peraturan Kursus Pengajian Akta Pelajaran 1956, kurikulum adalah ekstra kurikulum atau kegiatan luar darjah. Okey. Seterusnya adalah kepentingan co-curriculum. Untuk kepentingan yang pertama, memenuhi syarat falsafah pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam syarat falsafah pendidikan terdapat bidang co-curriculum di mana setiap institusi-institusi pendidikan perlu menerapkan maupun memasukkan bidang co-curriculum dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Baiklah, kepentingan yang kedua, untuk menyihatkan tubuh badan setiap individu. Di sini dapat kita simpulkan bahawa dalam bidang co-curriculum terdapat kelab sukan dan permainan. Oleh itu, para pelajar ataupun individu akan mengeluarkan peluh mereka menunjukkan bahawa badan mereka akan menjadi lebih sihat dan juga cergas. Untuk kepentingan yang ketiga adalah melatih individu untuk menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana yang kita tahu, sesuatu kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu memerlukan seorang pemimpin ataupun pengerusi untuk menerajui kelab tersebut. Oleh itu, jiwa-jiwa pemimpin ataupun prinsip-prinsip pemimpin perlu ada dalam diri seorang pelajar. Okey, seterusnya untuk mengukuhkan lagi perpaduan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan juga bangsa. Oleh itu, dengan adanya aktiviti co-curriculum ini dapat mengeratkan lagi hubungan mereka antara satu sama lain. Seterusnya adalah dapat mengisi masa lapang. Contohnya ialah para pelajar dapat mengisi masa lapang mereka melalui aktiviti co-curriculum yang telah dianjurkan. Oleh itu, mereka tidak akan terlibat dengan aktiviti yang tidak berfaedah ataupun aktiviti yang tidak bermoral seperti melepak, merokok dan juga sebagainya. Okey, yang terakhir sekali adalah untuk menyemai semangat kerjasama sesama individu. Okey, di sini menunjukkan bahawa aktiviti co-curriculum ini memerlukan semangat kerjasama untuk saling membantu antara satu sama lain supaya sesuatu kerja itu menjadi lebih mudah. Okey, seterusnya adalah matlamat co-curriculum. Matlamat yang pertama adalah untuk mengukuhkan hubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. Okey, di sini contohnya sesuatu pertandingan yang telah dianjurkan, murid-murid akan menceburi akan menyertai pertandingan tersebut di antara untuk mewakili sekolah ataupun dalam sekolah. Hal ini akan menyebabkan mereka akan mendapat lebih ramai kawan dan juga hubungan mereka juga akan menjadi lebih erat. Matlamat yang kedua adalah membina dan meningkatkan disiplin murid.
hal ini lebih kepada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin tersebut perlulah mempunyai sikap berdisiplin supaya untuk mendidik anak-anak buah mereka menjadi seorang yang berdisiplin. Okey, yang ketiga, mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. Di mana sesuatu kelab ataupun suatu persatuan akan diberi tanggungjawab untuk menghias ataupun mencantikkan lagi kawasan sekolah mereka. Hal ini menyebabkan keadaan di sekolah akan menjadi lebih kondusif dan juga para pelajar juga turut gembira. Akhir sekali adalah untuk memajukan bidang co-curriculum di Malaysia. Okey, seterusnya strategi co-curriculum. Strategi yang pertama ialah memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti co-curriculum supaya kurikulum dan co-curriculum boleh saling melengkapi. Okey, di sini pihak-pihak berwajib maupun pihak-pihak bertanggungjawab perlulah mengimbangkan aktiviti co-curriculum dan juga kurikulum supaya para pelajar dapat mengasah bakat mereka dalam setiap bidang tersebut. Okey, yang seterusnya melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti. Okey, di sini bertujuan kepada untuk mengukuhkan lagi perpaduan. Tidak kira para pelajar daripada kaum India, kaum Cina dan juga kaum Melayu. Mereka perlulah digabungkan menjadi satu kumpulan. Okey, strategi yang ketiga, melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. Ini lebih kepada untuk memupuk sifat kerjasama ataupun kerajinan. Secara tidak langsung, hubungan mereka juga akan menjadi lebih erat. Okey, baiklah, seterusnya menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. Okey, di sini lebih kepada untuk memberi peluang kepada murid untuk menonjolkan bakat mereka dalam bidang masing-masing. Yang terakhir sekali adalah merekod dan menilai kemajuan aktiviti co-curriculum yang dijalankan. Hal ini bertujuan supaya aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dapat disusun secara bersistematik. Okey. Seterusnya, kandungan kegiatan co-curriculum di sekolah. Kegiatan co-curriculum di sekolah, kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut. Yang pertama, penyertaan dalam sukan dan permainan. Contohnya seperti penyertaan dalam kelab bola sepak, bola jaring, badminton dan juga sepak takraw. Okey, yang kedua, penyertaan dalam persatuan dan juga kelab. Contohnya penyertaan dalam Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Sains dan Inovasi dan sebagainya. Okey, yang ketiga, penyertaan dalam badan beruniform seperti pengakak, kadet polis, pandu puteri dan tunas puteri. Oleh itu, ketiga-tiga penyertaan ini perlulah dipenuhi oleh setiap institusi-institusi yang terdapat di Malaysia. Okey, kesimpulannya, banyak kepentingan kegiatan co-curriculum kepada individu yang mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab hendaklah mengadakan aktiviti yang menarik untuk menggalakkan pelajar menyertainya. Ibu bapa pula hendaklah menggalakkan anak-anak mereka untuk melibatkan diri dengan kegiatan co-curriculum supaya individu yang aktif dan berdisiplin dapat dilahirkan sekaligus dapat memajukan sistem co-curriculum di Malaysia. Di sini saya sertakan rujukan di mana saya mencari beberapa sumber untuk membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.